Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekelas dan juga kepada pensyarah kami, iaitu Ustazah Siti Nu'ain. Kami dari grup Week 8 ingin membentangkan tentang amalan pemakanan sunnah. Nama saya Nurhana Yasmin binti Hazli. Nama diberi Izin binti Abdul Malik. Assalamualaikum, nama saya Nurul Lain Hanisa binti Muhammad Hudairi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azmi Fahmi bin Jahir Husin. Assalamualaikum, nama saya Khairi Biki. Hai, Assalamualaikum, nama saya Mak Fazil bin Nabidin. Pengertian bagi as-sunnah dari segi bahasa adalah perjalanan, kebiasaan atau amalan Nabi Muhammad SAW yang selalu dilakukan oleh baginda. Manakala dari segi istilah pula adalah sesuatu yang disandarkan kepada baginda sama ada terdiri daripada katanya, perbuatan, pengakuan, sifatnya dan sejarah hidup baginda. Sebagai umat Islam yang sejati, cara hidup baginda amatlah perlu dicontohi oleh kita seperti amalan pemakanan dan minuman. Makanan sunnah dan daya baginda dapat dijadikan satu contoh pengajaran kepada umat manusia zaman sekarang, walaupun baginda telah mengamalkan lebih 1400 tahun yang lalu. Manusia memerlukan nutrien yang cukup untuk diangkut ke dalam badan agar sel-sel di dalam badan dapat berfungsi dengan baik. Makanan yang elok dapat memberikan nutrien yang kaya dengan khasiat kepada kita, manakala makanan yang tidak elok dan mengandungi sumber yang haram boleh memudaratkan kesihatan kita dan memberi kesan yang buruk kepada hati. Bukan itu sahaja, hal ini juga mengakibatkan doa dan amalan ibadah tidak diterima oleh Allah SWT selama 40 hari. Oleh itu, lebih baik kita mengamalkan makanan sunnah dan juga memperolehi makanan tersebut dari sumber yang halal. Antara makanan dan minuman sunnah ialah air zam-zam, kurma, susu, keju, daging kambing bahagian lengan, madu, barley, minyak zaitun, keju dan sebagainya. Makanan-makanan ini juga dapat menjamin kesihatan tubuh badan seseorang serta kecerdasan otak yang membolehkan otak meneruskan pemikiran akal yang waras dan cerdas setiap hari. Dasar warsa kini terdapat banyak perbincangan tentang cara kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan sebagai contoh umat manusia pada hari ini, termasuk cara pemakanan baginda. Istilah pemakanan sunnah telah banyak digunakan untuk merujuk kepada cara pemakanan berkaitan penjagaan kesihatan diri yang diambil dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri yang boleh didapati dalam Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 bermaksud, "Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itulah contoh ikutan yang terbaik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak masa susah dan senang." Bahagian dalam pemakanan sunnah terbahagi pada dua. Yang pertama ialah makanan yang diambil. Yang kedua adalah cara kita mengambil makanan. Antara contoh makanan yang diambil ialah buah kurma, madu, buah zaitun dan air zam-zam. Cara kita mengambil makanan pula ialah membaca doa sebelum makan, membasuh tangan sebelum makan dan berhenti semakan sebelum kenyang. Kami dari grup Week 8 akan membincangkan tentang analisa perbandingan amalan pemakanan sunnah. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang air zam-zam, Khairil akan menerangkan tentang buah zaitun dan Fazil akan menerangkan tentang buah kurma. Yang pertama ialah air zam-zam. Di sini saya akan membuat perbandingan di antara air zam-zam dan air mineral. Air zam-zam mempunyai 4 bahan galian utama, iaitu kalium, kalsium, magnesium dan juga natrium. Manakala air mineral pula ialah mempunyai mineral atau bahan-bahan larut lain yang mengubah rasanya atau memberinya nilai terapeutik. Sebatian garam, sulfur dan gas-gas adalah di antara bahan yang larut di dalam air. Seterusnya kita akan bincangkan tentang molekul air untuk kedua-dua air ini. Molekul air zam-zam berbentuk kristal, indah, teratur dan berkilauan seperti belian. Manakala
molekul air mineral hanyalah teratur dan terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Terdapat kelebihan di dalam air zam-zam, iaitu air zam-zam dapat mengembalikan semula tenaga tubuh manusia yang terjejas akibat keletihan dan juga dapat mengelak daripada gangguan penyakit. Manakala air mineral atau air minuman biasa tiada khasiat yang betul-betul menarik sehingga ramai membuat kajian, melainkan air ini dapat menghilangkan dahaga dan setiap badan manusia memerlukan lebih kurang 3 hingga 5 liter air sehari. Itu sahaja daripada saya dan terus kepada Khairi. Saya akan menceritakan kelebihan buah zaitun berbanding apple. Okey. Minyak zaitun telah diberakui dalam sains lagi bahawa minyak zaitun sangat kaya dengan lemak tak tepu. Pengambilan minyak zaitun secara harian melindungi diri dari penyakit kardiovaskular. Seterusnya mencegah NCD iaitu termasuk kencing manis, sindrom metabolik, penyakit saraf dan jangkitan serta kanser. Buah zaitun juga ada disebut dalam Al-Quran berbanding buah apple dan ianya juga terdapat di dalam hadis. Buah zaitun dapat mencegah darah beku yang dikatakan dalam buah zaitun mengandungi kadar asid nitrik yang tinggi. Molekul ini akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan pembuluh darah dalam badan. Perbandingan antara buah apple dan buah zaitun. Buah apple memang ada juga kelebihannya yang tersendiri, namun ianya tidak dapat didandingkan dengan buah zaitun yang sudah lama digunakan. Hal ini demikian kerana segelintir pengeluar buah apple akan menyalut buah apple dengan satu salutan lilin yang nipis agar buah tersebut dapat dikekalkan kesegarannya lebih lama. Okay. Buah zaitun juga ada disebut di dalam Al-Quran, manakala buah apple tiada. Buah zaitun dapat digunakan untuk perkara-perkara lain seperti minyak zaitun yang dapat dihasilkan dan seterusnya digunakan untuk memasak dan untuk rambut. Tetapi buah apple dihasilkan untuk jus apple dihasilkan untuk membuat minuman beralkohol. Okay. Seterusnya saya akan serahkan pengetahuan kepada Umar Hazrin. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zainal Abidin. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai salah satu makanan sunnah, amalan sunnah yang biasa dimakan oleh Rasulullah SAW. Makanan ini juga sering disebut di dalam Al-Quran contohnya. Makanan ini juga famous ataupun terkenal. Biasa kita ada sekali pada bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan. Nama buahnya adalah buah kurma atau nama lain adalah buah tamar. Sebelum kita kenal lebih dalam pasal buah kurma ini, saya ingin bercerita sedikit mengenai khasiat buah kurma. Okay. Buah kurma ni mengandungi vitamin B6. Vitamin B6 ni dapat meningkatkan tahap kerja otak dengan membantu tubuh menghasilkan serotonin dan norepinephrine. Okay. Serotonin ni fungsi untuk mengatur suasana hati, manakala norepinephrine membantu tubuh mengatasi tekanan yang diakibat oleh kurangnya vitamin B6 dalam badan yang menyebabkan stres atau tekanan. Okey, seterusnya buah kurma ni juga mengatasi masalah buasir. Kerana buah kurma ni mempunyai serat yang tinggi bila kata serat tinggi, ia melancarkan proses pengadaman. Seterusnya buah kurma juga boleh meningkatkan kadar kardiovaskular. Kenapa kata macam tu? Sebab kalium yang terkandung dalam buah kurma ini dapat menurunkan LDL atau kolesterol jahat yang menyebabkan penyumbatan di arteri, menyebabkan stroke dan serangan jantung. Okey. Lagi satu, buah kurma juga baik untuk menambah tenaga. Kerana manfaat buah kurma ni adalah menambah tenaga apabila diperlukan kerana kandungan yang
futosa dan sukosa. Komponen dalam kurma lebih sihat berbanding minuman tenaga dan suplemen lain kerana kandungan serat, potasium, magnesium, vitamin dan oksidannya lebih bersifat semua jadi dan membuatkan badan lebih bertenaga dan sihat dan fit. Okey. Kita juga boleh mempelbagaikan makanan sunnah dengan mencampukan kurma dengan susu, yang biasa kita dengar sekarang, susu kurma. Ini merupakan idea terbaik kerana seperti yang tahu, kurma dan susu mempunyai khasiat yang tersendiri. Susu kurma dapat melambangkan tenaga. Akhirnya sampailah kita ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin membuat kesimpulan bagi hasil pembelajaran apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, daripada apa yang dapat saya simpulkan ialah setiap kelakuan dan segala amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dikategorikan sebagai sunnah. Maka dengan itu setiap kelakuan sunnah yang kita lakukan akan mendapat pahala. Okey, seterusnya kita juga dapat mengeratkan hubungan sama manusia, hubungan sama terhadap alam sekitar, hubungan terhadap Tuhan kita sendiri iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selain daripada itu, kita juga dapat menyihatkan tubuh badan kita dan membuatkan tubuh badan kita menjadi cergas. Saya yakin anda semua pasti inginkan tubuh badan yang sihat dan cergas, bukan? Oleh itu, marilah kita sama-sama mengamalkan amalan makanan sunnah ini supaya badan kita menjadi lebih sihat dan kekal cergas. Okey, tamatlah sesi kesimpulan saya, maka tamatlah juga pembelajaran kita pada hari ini. Maka jika terdapat sebarang soalan, bolehlah anda semua mengajukan soalan tersebut di ruangan komen di Microsoft Teams. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.